Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, ayahanda, bunda yang dikasihi sekalian, ada baiknya untuk kita sama-sama mulakan kuliah maghrib kita yang pertama di sini bagi pihak diri saya khususnya, dengan sama-sama kita membaca Al-Fatihah beberapa kali. Pertamanya kita membaca Al-Fatihah, kita hadiahkan setulus cinta untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hubungan rohaniah kita semua dengan rohaniah baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seterusnya kita hadiahkan Fatihah untuk para salafus soleh, para sahabat tabi'in dan tabi'in, para ulama dan umara zaman berzaman, para imam al-sunnah wal jamaah, ala akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, dalam fiqh imam mazhab yang empat itu, dan juga para salsalah sufiyah. Jugalah sampailah kepada guru-guru yang membimbing kita, sama ada bimbingan jasmani, bimbingan akli, dan lebih-lebih lagi bimbingan rohani. Mudah-mudahan semua yang mulia itu menjadi asal keberkatan untuk kehidupan kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah untuk semua yang terlibat dalam membina masjid ini dari peringkat awal sampailah mengibrahkannya sampailah pada hari ini dan masa yang akan datang, terutamanya kepada almarhum Tuan Guru Datuk Abdullah Sijang yang menama dia mengambil sempurna daripada nama masjid ini. Mudah-mudahan semuanya itu menjadi asbab kebaikan untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seterusnya kita hadiahkan juga Al-Fatihah untuk ibu bapa dan datuk nenek moyang kita, untuk semua suami, isteri, ahli keluarga, anak cucu, cicit dan seluruh keturunan kita, dengan niat mudah-mudahan terangkat segala bala musibah, diberi kesembuhan lahir dan batin, dipermudahkan urusan, dan diberi husnul khatimah dengan syafaat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syahdulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa tahsiluna bi ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Allahu haq ya hayyu ya qayyum ya qahhar ya wahhab ya fattah ya wahid ya ahad ya samad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amantu billahi wa bima qala Allah, amantu bir rasuli wa bima qala rasul. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasliman katsiran tayyiban mubarakan fi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin zahiran wa batina. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. InsyaAllah malam ni kita akan mulakan dengan perbincangan daripada pihak pengurusan masjid. Mohon izin untuk daripada ayahanda bonda tata dan perempuan untuk kita sama-sama membaca dan membincangkan secara ringkas sekurang-kurangnya buku yang bertajuk Muhammad Syariat dan Hakikat Suatu Pemurnian, buku ini. Dan oleh kerana kita akan membaca kitab satu persatu, saya ada bawa maknanya 20 naskah. Sesiapa yang berhajat untuk mendapatkannya boleh ambil dekat tengah situ. Tapi jangan salah faham, kita tak jual kitab, cuma kita bawa saja kitab. Kalau di kalangan ajanda bonda yang tuan-tuan perempuan yang ingin maknanya mengikuti pengajian ini secara berkitab. Kemudian saya difahamkan oleh pihak masjid, kita punya pertemuan adalah pada setiap hari Rabu, minggu kedua dan minggu keempat insya-Allah. Dan untuk perkenalan awal, saya rasa perlu untuk saya takrifkan diri saya juga. Saya bukan orang Malaysia, saya orang luar. Tak dapat, saya tak pandai cakap Minang. Jangan cakap Minang dengan saya. Saya Ahmad Fakhrul Razi bin Muhammad Zabidi. Saya pensyarah di Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebahasaan Malaysia. Bidang saya tafsir dengan perkhususan kepada tafsir sufi. Begitu. Dan saya juga mengambil bidang yang kedua dalam bidang kaunseling. Dan sekarang ini memang datang daripada sana lah. Begitu. Jadi maknanya setelah berbincang dengan pihak masjid, maknanya kita sambung kitab ni lah. Dan saya dikabarkan juga kalau tidak Ustaz Syafi'i untuk slot hari ini kitab Tauhid. Jadi sambung pula kitab ini. Begitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kitab ini secara asasnya adalah berkenaan dengan bagaimana kita memahami baginda Nabi SAW bahawa baginda itu manusia tetapi tidak seperti manusia biasa. Gitu. Jadi saya bercadang untuk habiskan pembacaan kitab ini dalam tempoh 6 bulan tak lebih. Lepas tu selesailah masjid ni. Lepas tu saya pergilah masjid lain pula. Macam tu. Jadi maknanya kitab ini ada 22 fasal. Dia tidak banyak perlu dihuraikan. Semuanya dah faham-faham. Maka tambah-tambah pula negeri Sembilan ni negeri orang tarikah. Jadi maknanya lebih mudah lagi bicaranya. Dia ada 22 fasal. Saya cadang mungkin dalam setiap pertemuan kita baca 2 fasal. Kemudian kita hanya perlukan 10 pertemuan. 1 minggu 2 kali. Kurang lebih 6 bulan boleh habis kitab ini. Lepas tu selesai. Macam tu. Kenapa kita membaca kitab bertajuk Muhammad Syariat dan Hakikat Suatu Pemurnian? Sebab begini, apabila kita bicara berkenaan dengan ma'rifatullah, Allah Subhanahu Wa Taala itu zatnya tidak boleh dibagaimanakan dengan sebarang kebagaimanaan makhluk. Jadi lantaran itulah kita baca sifat 20 yang penting Allah Ta'ala itu wujud. Kemudian itu sifat nafsiyah disusul dengan sifat salbiyah yang pada menyatakan sifat ketuhanan, iaitu tidak ada permulaan, tidak ada perakhiran dan seterusnya. Tidak baqa' mukhalafatuhu lil hawadis yang binafsi dan wahdaniyah. Seterusnya pergi kepada sifat ma'ani yang 7 itu. Jadi apabila kita meyakini Allah Ta'ala itu ada dan adanya Allah Ta'ala itu tidak boleh difikirkan dengan fikiran dan tidak boleh dibagaimanakan dengan sebarang kebagaimanaan makhluk, maka perkenalan kita dengan Allah Ta'ala ini adalah pada bicara tentang sifatnya. Adapun sifat tersebut bukan pada hakikat sifat tetapi sifat yang Allah Ta'ala tajalikan. Sifat yang Allah Ta'ala tajalikan, dan dengan itulah kita mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahawa Allah Ta'ala itu ada dan sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lantaran itu untuk kita bermesra dengan zat yang kita yakini, untuk kita bermesra dengan zat yang kita yakini, itulah bicara berkenaan dengan hakikat Muhammadiyah. Ini adalah terapi kerohanian bagi mereka yang dalam perjalanan salik, bertarikah dan tasawuf. Sebab Allah Ta'ala itu kita yakin adanya ia. Kemudian Allah Ta'ala itu kita yakin sifatnya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita terhenti di situ, bermaksud tidak sempurna. Kenapa? Kerana kita tidak menikmati keyakinan kita itu.
Ayat itu kita tidak menikmati keyakinan kita itu bahawa Allah Ta'ala itu maha pengasih lagi maha penyayang. Dan antara itulah ada dalam perbahasan tasawuf khususnya berkenaan dengan perihalan hakikah Muhammadiyah bahawa baginda adalah tak jadi kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga kita lebih memaknai erti kehambaan kepada Allah dan kita lebih mensyukuri keberadaan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pintu masuk untuk kita beralih daripada hamba yang mengejar ganjaran pergi kepada hamba kepada yang maha mengganjari. Inilah pintu masuk untuk kita beralih daripada hamba kepada ibadat yang kita lakukan kepada hamba kepada al-ma'bud yang kepadanya kita mencurahkan perhatian. Gitu. Jadi ini satu takut lagi. Sekarang ini mungkin kita biasa berselawat, berzikir, solat dan sebagainya, membuat amalan soleh. Tetapi mungkin motivasi kita adalah ganjaran, fadilat dan kelebihan. Maka di situ kita diperkirakan secara keinsafan kita nyatakan, kita masih diperkirakan hamba kepada fadilat, ganjaran dan kelebihan tersebut. Kerana apabila kita melaksanakan amalan itu masih ada diri yang memerlukan dan kepentingan diri untuk mendapatkan ganjaran itu. Paling-paling pun kita hamba kepada syurga. Kita buat amalan, kita iktikaf, sembahyang di masjid dan semua amal soleh yang kita buat dan kita rasa selesa dengan amal itu. Kerana apa dia? Amal itu menatijahkan pahala dan pahala masuk ke syurga dan terhenti di situ. Maka kalau tidak bicara berkenaan dengan bagaimana melazati kenikmatan beriktikad Allah Ar-Rahman itu sebagai Tuhan yang kita abdikan diri kepadanya, maka kita tak akan beralih daripada kehambaan yang separa, sempurna kepada kehambaan yang sempurna. Maka akhirnya kita nak pergi sampai ke peringkat kalau kita bersolat kerana kita ingin benar-benar bermesra dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bermanja dengannya. Tidak ada sebarang bebanan dalam kita melakukan syariat yang wajib dan tidak ada sebarang tekanan untuk kita meninggalkan perkara yang haram. Bahkan kalau kita tergelincir dengan meninggalkan yang wajib ataupun terbelajak sehingga melakukan yang haram, tetap kita tidak berputus asa dalam mengharapkan kerahmatan Allah dan pengampunan Allah. Kenapa? Kerana kita sudah ada satu bentuk keterhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah Taala itu benar-benar Maha Pengasih dan mengasihi kita, dan apa saja yang kita lakukan bukan soal apa yang kita lakukan, bukan soal siapa manusia yang memandang apa yang kita lakukan, tapi semuanya tenggelam dalam lautan kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ada 3 peringkat utama sebagai mukadimah sebelum kita baca. Kita ada 3 peringkat dalam kehidupan kita ni. Mula-mula kita tak tahu apa-apa. Kemudian kita dah dapat akal memayis dan kita balik, maka kita membuat perkara yang baik. Itu pertama, kita membuat perkara yang baik. Untuk membuat perkara yang baik yang Allah iktiraf sebagai baik, maka kita belajarlah hukum hakam. Perkara yang wajib kita buat, dan perkara yang haram kita tinggal, perkara yang sunat kita perbanyakkan, perkara yang makruh kita kurangkan, dan perkara yang harus kita ambil jalan yang warak. Gitu. Kita banyak berbuat baik dan ini memang proses kita. Satu peringkat kita perlu untuk naik ke satu peringkat yang lain, bahawa bukan soal kita buat baik, tetapi kita kena memandang baik Allah. Baik Allah. Bahawa apabila kita dapat melakukan ketaatan yang Allah Ta'ala perintahkan, itu sebenarnya adalah min fadli Rabbi. Itu adalah sebenarnya daripada anugerah, kelebihan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila kita tergelincir ke perkara yang Allah Ta'ala larang dan kita mohon ampun dari Allah, dan juga pengampunan Allah Ta'ala itu juga tanda kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita, maka kita beralih daripada banyak berbuat baik, dan memandang diri kita ini sebagai seorang yang baik. Itu peringkat pertama. Beralih kepada memandang baik Allah, bahawa segala amalan ketaatan yang kita buat itu semua dah dengan izin Allah dan kelebihan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau kita tergelincir, Allah Maha menerima taubat dan Allah amat mencintai mereka yang membersihkan diri, dan Allah Ta'ala amat mencintai mereka yang banyak bertaubat. Jadi bila begitu keadaannya, kita dah pergi daripada satu peringkat ke peringkat yang lain, daripada peringkat membuat baik dan memandang diri baik, itu masih lagi berbaki nafsu ammarah, pergilah kepada memandang baik Allah.
Selepas daripada itu, setelah kita memandang baik Allah, kalau kita memandang baik Allah masih berpisah. Masih berpisah kalau memandang. Maknanya masih jauh. Masih jauh. Maknanya kalau saya boleh pandang Tuhan, maknanya jauh. Begitu. Jadi maknanya adakah wajar seorang hamba yang bernafas dengan sifat ma'ani milik Allah? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat ma'ani itu kita sudah kata pelajarannya, bahawa 7 sifat ma'ani itu siapa punya? Allah punya. Allah nyatakan sifat ma'ani itu pada diri kita. Dengan 7 sifat ma'ani itu, kita bernafas, kita melihat, kita mendengar, bertutur, bergerak, berkehendak, dan kita hidup kesemuanya. Jadi, adakah wajar kalau kita hidup ini pun dengan sifat ma'ani yang milik Allah, cuma Allah nyatakan sifat itu pada kita, Allah tak jadikan sifat itu kepada kita, tetapi kita tetap kita makhluk, Allah tetap khalik. Gitu. Adakah wajar kita tidak tidak berkeinginan untuk mendekati Allah dengan lebih dekat? Maka beralih kita daripada memandang baik Allah kepada tenggelam dalam kebaikan Allah, yang disebut sebagai tenggelam dalam rahmaniyatullah dan rahimiyatullah. Begitu. Ketenggelaman inilah yang perlu kepada seni dan asas kefahaman, supaya kita tidak tergelincir terpening kepala dalam bicara berkenaan dengan khalik dan makhluk, dalam kita menikmati dan melazati hubungan kehambaan kita dengan Allah, kita tidak tergelincir. Maka asas kefahaman supaya kita tidak tergelincir, takut-takut nanti mengaku jadi Nabi pula, takut-takut nanti macam maknanya Nabi itu sebahagian dari Allah, Allah sebahagian dari Nabi, itu perkara-perkara begitu. Sebab ini adalah pada pandangan mata hati, begitu. Maka itulah tujuan kitab ini ditulis, supaya ada pedoman, tidak tergelincir dalam perjalanan dan dalam dimensi dan situasi ketengelaman dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ibarat seni dalam menyelam lautan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak lemas dan hanyut begitu saja. Gitu. Itu seni. Yang kedua, buku ini juga ditulis supaya sekurang-kurangnya generasi yang akan datang tetap mengakui dan mengetahui bahawa ada ilmu ini. Ilmu yang bicara berkenaan dengan kenikmatan dalam mengabdikan diri kepada Allah, dan kenikmatan dalam mensyukuri keberadaan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga semakin lama ibadah yang kita lakukan dan ilmu yang kita pelajari membuahkan adabiyah Muhammadiyah. Adabiyah Muhammadiyah. Dan kita sentiasa akan menjadi asbab kesejahteraan di antara satu sama lain, dan sentiasa kita akan bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa kita akan memandang dalam setiap manusia itu ada kasih Allah, ada kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ baru awal permulaan kita memandang ayat innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Hanya saja orang beriman itu sajalah yang diiktiraf sebagai bersaudara, maka perbaikilah hubungan di antara kamu semua, wahai yang bersaudara itu. Jadi inilah perjalanan-perjalanan daripada mata akal pergi kepada mata hati, pada masa yang sama tidak tergelincir kanan dan kiri. Itu sebagai mukaddimah kitab ini ditulis. Dan kitab ini telah dimuzakarahkan juga oleh beberapa asatizah bersama dengan tuan-tuan guru, sama ada di pondok, di universiti dan sebagainya. Maka ia diperkirakan telah mendapat penerimaan sebagai suatu kitab yang mampu menerangkan dengan simple, dengan mudah, ringkas, tetapi berkesan menyampaikan maksudnya berkenaan dengan ilmu-ilmu kerohanian yang berteraskan wacana yang bertajuk Hakifah Muhammadiyah ataupun Nur Muhammad dan yang seumpama dengannya. Jadi mohon izin tuan-tuan dan puan-puan, ayah dan bunda sekalian, saya mulakan pembacaan kitab ini setakat mana masa yang berbaki. Nanti azan kita berhenti azan dulu, kemudian kita sambung sikit lagi seperti yang saya dimaklumkan oleh wakil pengurusan masjid, insya-Allah. Kita mulakan dengan muka surat 7 Roman, iaitu seulas bicara dari penulis. Siapa yang nak buku angkat tangan, nanti Abang Rahman akan agih-agihkan. Nanti cumanya Abang Rahman tolong agihkan siapa kepada ayah yang berhajat untuk mendapatkan buku. Kalau nak dapat buku saja tak mau beli, boleh ambil buku, lepas tu pulang balik dia berconteng. Conteng dekat catatan masing-masing. Macam tu cara saya lah.
kita tidak jual buku. Macam tu. Jadi kalau nak guna, mana ambil, baca sama-sama, lepas tu catatan, ambil catatan dekat nota masing-masing, handphone dan sebagainya. Begitu. Tapi kalau rasa berhajat untuk mendapatkannya, maka boleh dapatkan, tetapi minta maaf, saya perlu, maknanya perlu ditukarkan dengan nilai. Sekira-kira RM20 nilainya kepada pembekal. Nanti kalau tak cukup, saya akan berikan link Shopee kepada wakil masjid yang saya berurusan dengan beliau. Nanti boleh disebarkan kepada grup jemaah masjid ini. Kalau nak juga, order sendiri sampai kat rumah, Shopee ada settle. Macam tu. Cuma yang kali pertama ni saja yang saya bawa, kebetulan ada lebih stok. Gitu. Dan insyaAllah doakan dalam 2 bulan lagi, buku ini juga akan saya bawa ke Patani untuk dimuzakarahkan bersama bapa-bapa di sana. Dan kita sudah maknanya minta penerbit ni menulis ni dalam tulisan Jawi. Sebab orang sahabat-sahabat keluarga kita dekat sana tak faham tulisan Rumi, dia minta dijawikan. Maka kita dah jawikan, nanti kita akan ke sana dan kita akan wakafkan saja buku itu kepada mereka. Maknanya saya mohon izin tuan-tuan dan puan-puan jemaah masjid yang barakah ini untuk mendoakan usaha ini agar dipermudahkan urusan. Paling-paling penting diberi keselamatan, insya-Allah. Okay, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif hafizahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini, Allahumma amin. Kita mula muka surat 7 Roman VII, iaitu seulas bicara dari penulis. Buku ini ditulis oleh Wali Ibrahim Al-Malik. Sebelum daripada buku ini, dalam 5 ke 7 tahun yang dulu, beliau menulis buku yang tajuknya Allah, Syariat dan Hakikat, suatu penghuraian. Iaitu menghuraikan sifat 20 dengan pendekatan i'tiqadiyah dan syuhudiyah secara bersepadu. Begitu. Dengan mengambil intipati daripada kitab-kitab turas kita dan diolah semula dengan bentuk yang lebih moden, dengan tidak dipisahkan di antara tauhid i'tiqadiyah dengan tauhid syuhudiyah, dan diberi judul buku tersebut dengan judul Allah, Syariat dan Hakikat, suatu penghuraian. Setelah daripada itu, dalam tengah tahun lepas, maka timbul di media sosial, di kalangan para cendekiawan dan sebagainya, perbahasan berkenaan dengan hakikat Muhammadiyah dan juga Nur Muhammad, dan wacana-wacana seumpama dengan itu membuatkan penulis kitab ini menulis kitab yang ini pula, supaya kita ada pedoman. Dan kitab ini diperkirakan menyempurnakan kitab yang pertama. Kitab pertama, Allah, Hakikat dan Syariat, satu penghuraian. Itu mewakili penghuraian terhadap asyhadu an la ilaha illallah. Dan kitab ini tajuknya Muhammad, Syariat dan Hakikat, suatu pemurnian. Ia mewakili penghuraian terhadap wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperkirakan ini tidak mengulangi perbahasan dalam ilmu akidah dan juga tidak mengurangi pengamalan dalam fiqh, tetapi menambahkan kenikmatan kita dalam berfiqh, sehingga kita akan benar-benar tenggelam dalam kasih Allah. Itulah khusyuk. Dan menambahkan lagi kenikmatan dalam kita berakidah, meyakini berallah dan bermuhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Seulas bicara dari penulis. Tulisan para ulama sufi dari kalangan para awliya adalah mutiara-mutiara yang amat indah dalam membicarakan ma'rifatullah dan ma'rifatur rasul. Namun seringkali berlaku kegelinciran, kebingungan dan salah faham apabila kalimah-kalimah mereka ditafsir secara zahir lantaran bahasa-bahasa dan kiasan yang diungkapkan begitu tinggi. Justru itu mereka haramkan golongan yang bukan ahlinya membaca dan mengajar. Zaman dulu tuan-tuan, puan-puan, ayahanda, bunda, bolehlah nak haramkan. Bila diharamkan, maknanya anak-anak kecil tidur, kita orang tua-tua sembang. Sehingga orang tua-tua dulu buat bidalan. Ilmu ni nak sembang selepas ayam habis berkokok dan kena berhenti sebelum ayam mula berkokok. Kalau tidak, ayam tu mati. Itu ibarat-ibarat yang sampai kat telinga saya. Nak katanya rahsia betul. Tapi zaman sekarang boleh tak kita rahsia-rahsia? Tak boleh nak rahsia-rahsia dah. Memang akan terkeluar dan terbocor. Hal rumah tangga dalam kain pelekat pun terbocor. Gitu, ini kan pula hal-hal begini. Jadi nak katanya sedar atau tidak, maknanya suka ataupun tidak, setuju ataupun tidak, ilmu ini tetap perlu dihebahkan. Sebab apa? Sebab dia memang tak dapat ditahan-tahan.
maka kita kena bagi panduan bagaimana yang sebenarnya perbahasan berkenaan dengan ma'rifatullah dan ma'rifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak menjadi golongan batiniah. Bicara ma'rifatullah tinggi-tinggi, tapi ibadat tinggal. Sebab apa? Dah hatta ya'tiyakal yaqin, dah yakin. Yang solat-solat ni yang tak yakin saja, dia pergi ke situ pula. Bicara ma'rifatul Rasul, tinggi melaut, tinggi menggunung. Jadi belah kali, kalau ni siapa ni? Akulah Nabi. Pula dah. Itu semua perkara-perkara yang perlu untuk dielakkan, dan mudah-mudahan buku ini menjadi asbab kita memagari kefahaman ini daripada kita terjebak dalam golongan batiniah yang sesat dan batil itu. Perbicaraan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berlaku dua keadaan, yakni satu golongan yang melampau dalam membicarakan kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam hingga menyamakan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai jelmaan Allah, dan diri baginda adalah sebahagian dari zat Allah yang qadim. Ini memang kalau kita ikuti live Facebook golongan-golongan makrifat ni, maknanya memang perkataan mereka itu sampai ke sini kefahamannya. Begitu. Kalimah Nur Allah atau Nur Muhammad yang ditafsir secara zahir tanpa ditakwil dengan makna yang menepati dengan jalan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi sembang bahagian kedudukan Nabi SAW sampai memahami bahawa Nabi itu juzuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juzuk dari Nabi SAW, ataupun Nabi itu sebagai Allah yang dalam sifat jelmaan, berzahiran, dengan faham yang tidak sesuai dengan perbahasan sifat 20 itu sendiri dengan perbahasan sifat 4. Yang bagi Nabi SAW sifat 20 bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dah berlaku perkara itu, maka buku ini bercadang untuk meluruskan pegangan dan meluruskan kesalahfahaman tersebut. Ramai para pencinta tasawuf tanpa sedar tergelincir dengan fahaman hulul dan ittihad serta wahdatul wujud yang batil, yakni yang difahami secara batil lantaran kesalahan fahaman dalam tafsiran secara zahir akan kalimah yang diungkapkan tentang hakikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila bicara tentang wahdatul wujud, dia ada dimensi perbicaraan yang hak dan ada dimensi perbicaraan yang batil. Yang batil itu tidak kita ambil iktibar padanya, yang kita ambil dia adalah yang hak. Jadi di situ maknanya kalau tidak mengetahui kedua-dua perbezaan ini, maka tergelincir dalam hulul dan ittihad. Hulul ini menempati, maksudlah seperti ini cawan, maka tuang air, maka air menempati cawan. Itu hulul. Kalau ittihad maknanya bergabung. Cawan dan air ni bergabung menjadi satu. Itu ittihad. Ibarat emas campur perak jadi swasta bila bergabung, itu ittihad. Kedua-duanya adalah batil kalau merujuk kepada hubungan di antara Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi salah faham itu berlaku ke tidak? Ya, berlaku. Dalam nak meninggikan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dan untuk menyatakan bahawa Nabi SAW itu bukan seperti manusia biasa, terlajak pula pergi sampai kepada menisbahkan ketuhanan kepada Nabi SAW. Yang terlajak tu kita nak tarik balik supaya on track. Macam tu. Ada juga yang memang ada satu lagi pula, Nabi itu SAW hanya semata-mata manusia biasa, tak ada apa-apa pun. Cumanya tiba-tiba je dapat wahyu jadi Nabi SAW. Lepas bagi dia wafat, tak ada apa hal lagi dengan Nabi SAW. Itu dah meremehkan sangat pula. Jadi kedua-dua ifrat wa tafrid ini perlu diluruskan supaya Nabi itu SAW kita makrifah kepada baginda seperti mana yang selayaknya baginda dimakrifahkan, baginda dikenali. Seterusnya, ada sebahagian yang melampau dalam menolak kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga menganggap hanya manusia biasa yang tiada apa-apa keistimewaan melainkan hanya wahyu yang diturunkan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dikenali sebagai Muhammad bin Abdullah tanpa mengenali keagungan dan martabat khusus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam penciptaan baginda di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding dari makhluk-makhluk yang lain. Ini golongan satu lagi. Satu tinggi sangat sampai sebahagian daripada Tuhan. Yang kedua maknanya lekeh sangat sampai hanya manusia biasa. Perkara inilah yang menjadi
isu yang membuatkan buku ini ditulis, dan mudah-mudahan semua kita mendapat manfaat, kefahaman dan keberkatan daripadanya. Buku yang ditulis ini adalah untuk menjernihkan kefahaman kedua-dua pihak dan memurnikan ajaran sufi agar masyarakat tidak terperangkap dengan ajaran hulul, ittihad dan wahdatul wujud yang batil, yang ditafsir secara batil, lalu menyandarkan nama wali-wali Allah serta kitab-kitab karangan mereka. Dia begini, kita terlajak sangat nak menangkis maknanya Syiah, maka dengan tarikat pun kita tolak semua sekali. Contoh, kita terlajak sangat nak mempertahankan, nak menangkis hulul, ittihad dan wahdatul wujud, sampai bicara hakikat Muhammadiyah pun kita kesampingkan. Maka ini perlu pada keinsafan dan ketaatan. Tu punya loceng lah. Ini loceng. Punya alam.
Bismillahirrahmanirrahim. Buku yang ditulis ini adalah untuk menjernihkan kefahaman kedua-dua pihak dan memurnikan ajaran sufi agar masyarakat tidak terperangkap dengan ajaran hulul, ittihad dan wahdatul wujud yang batil yang ditafsir secara batil lalu menyandarkan nama wali-wali Allah serta kitab-kitab karangan mereka. Memang ada faham yang batil yang disebut sebagai golongan batiniah. Tapi kita kena insaf, jangan sampai maknanya nak halau nyamuk sampai kelambu dibakar, itu ibarat. Jadi kita perlu ada border dalam kita menangkis serangan kefahaman yang menyeleweng berkenaan dengan hudud ittihad dan wahdatul wujud yang sesat. Pada masa yang sama tetap perlu untuk kita menjaga tarikah dan tasawuf yang hak, kerana ia adalah sebahagian daripada aplikasi rukun agama, iaitu bahagian ihsan. Kalau bahagian iman, kita ada akidah berteraskan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau bahagian Islam, kita ada fiqh berteraskan 4 mazhab yang mutabar, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Maka kalau pada ihsan, kita ada tasawuf. Aplikasi tasawuf adalah tarikah. Cuma dari sudut tasawuf, wacananya semuanya nisbah kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah, kerana beliau telah menyusun tasawuf secara sistematik dan menyaringnya daripada segala kekotoran dan apa maknanya dan telah menyaringnya daripada segala kekotorannya, maknanya dia fikiran falsafah dan sebagainya. Maka apa saja tarikah, wacananya memang diambil nisbah kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah. Cumanya pelaksanaannya itu nisbah kepada guru-guru masing-masing, sehingga ada penisbahan Ahmadiyah, Idrisiyah, Syatariyah, Nasyabandiyah, Samaniyah, Qadiriyah dan sebagainya. Itu dari sudut aplikasi praktikal zikir. Tapi wacana kefahaman rata-ratanya memang nisbah sampai kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Semoga kehadiran buku ini dapat membawa kebaikan kepada para pecinta jalan kesufian dan juga seluruh masyarakat pelbagai golongan, agar ilmu kesufian difahami dengan jalan yang jernih dan murni berdasarkan akidah yang lurus Wali Ibrahim Al-Malik. Tak izin sikit lagi fasa pertama sekurang-kurangnya, kemudian kita berhenti dalam solat. Amin. Fasal pertama, hembusan ruh. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat ke seluruh alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Ini adalah ayat yang menjadi paksi pembicaraan Nur Muhammad, paksi pembicaraan Hakikah Muhammadiyah, dan ini juga ayat menjadi paksi kenikmatan dalam beragama, kenikmatan dalam berakidah. Ini ayatnya yang menjadi paksi. Apa saja riwayat-riwayat yang lain, sama walau bagaimanapun status riwayat itu, sama ada sah dinisbahkan pada Nabi SAW ataupun dinisbahnya kepada para salafus soleh ataupun dinisbah kepada para ulama selepas itu, semuanya dapat diperkirakan menghuraikan ayat ini. Dasar saja penghuraian tersebut tidak mengganggu, gugat dan tak bertentangan dengan ilmu akidah yang difahami secara daruri, dan tidak pula membawa kepada meremehkan hukum hakam fiqh, maka ia diperkirakan boleh diambil pengiktibaran. Umumnya begitu. Tapi dalam secara detail kena tengok case by case basis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi datillah. Bertafakurlah tentang ciptaan Allah dan jangan bertafakur akan zat Allah. Bicara zat terhenti pada 2 titik. Allah itu wajibal wujud dan Allah Ta'ala itu apa dia? Ghaibul ghuyub. Allah Ta'ala itu wujudnya pasti, mesti ada. Akal takkan dapat menerima Allah itu tidak wujud, dan wujud Allah Ta'ala itu ghaibul ghuyub, tidak boleh dicapai oleh akal. Itu pada bicara zat Allah terhenti di situ. Lantaran itu kita dengan zat Allah maknanya kejahilan. Okay, kita dalam menanggapi zat Allah itulah setinggi-tinggi ilmu kita berkenaan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk kita memaknai keimanan kita kepada zat Allah Ta'ala itu, baginda Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk bertafakur akan segala makhluk Allah. Apa yang ada pada makhluk Allah? Kasih Allah. Bagaimana nak memandang kasih Allah pada seluruh makhluk Allah dengan kacamata Nur Muhammad? Seibaratnya kita ada kuman, macam mana nak pandang kuman? Kita kena mikroskop.
Kalau dengan kacamata biasa tak dapat nak pandang, maka tidak ada maknanya kita dalam kita punya makmal kalau tak dapat nak memandang kuman. Begitulah juga apa maknanya kita sebagai hamba Allah kalau tidak dapat memandang kasih Allah pada seluruh makhluk Allah, terutamanya makhluk yang namanya manusia, terutamanya manusia itu suami kita, isteri kita. Mana mungkin bertasawuf rumah tangga berantakan sehingga bercerai-berai. Itu masalah. Kalau benar tasawuf kita itu dalam Nur Muhammad, kita akan nampak yang paling nyata kasih Allah Ta'ala itu. Yang paling nyata kasih Allah Ta'ala itu mesti ada pada siapa? Pada isteri kita. Maka walau macam mana pun isteri kita berperlakuan, kita akan tetap bermanja dengan Allah. Walau bagaimanapun engkau berbuat, bagaimanapun watakmu wahai isteriku yang aku sayang, tetap aku memandang kasih Allah padamu yang paling nyata. Kenapa paling nyata? Dialah yang kita menyatu dengannya, isteri kita itu. Mana mungkin dapat difahami bertasawuf kononnya nak tenggelam dalam kasih Allah, tapi dengan isteri semakin gampang. Ini tak ada kaitan dengan apa yang berlaku di media sosial. Yang kita doakan kebaikan saja kepada soul itu. Gitu. Tasawuf memandang doa kebaikan baik pada suaminya, baik pada isterinya, isteri-isterinya, anak-anaknya, ibu bapanya, baik saja. Sebab tenggelam dalam pandangan itulah kesejahteraan manusia. Dan inilah prasyarat untuk terpilih tentera akhir zaman. Kalau tak pandang kasih Allah pada setiap makhluk Allah, bagaimana mungkin terpilih untuk kebangkitan akhir zaman? Gitu. Itu motivasinya. Jadi, untuk memandang kasih Allah pada makhluk ini, kena ada kacamata khas. Kacamatanya adalah kacamata Nur Muhammad. Kalau bicara Nur Muhammad ini dikesampingkan langsung dengan alasan tak nak terjebak dengan hulul, itihad, batiniah dan sebagainya, maka itu juga menggegerkan iblis. Sebab apa? Terputus sudah nilai seorang umat Nabi SAW dengan Nabi yang terkumpul. Maka berjayalah iblis dalam permusuhannya dengan Nabi Muhammad SAW. Takkan kita nak biar iblis menang mudah-mudah. Walaupun kita tergelincir maksiat kanan dan kiri sebab kita tidak maksum, tapi nak bagi menang musuh Nabi SAW, jangan bagi mudah-mudah. Musuh Nabi adalah iblis. Iblis bermusuh dengan Nabi SAW. Kita jangan bermusuh sesama sendiri. Kita bermusuh dengan iblis. Yang paling penting iblis dalam diri kita, iaitu sombong dan keakuan. Sebab itulah kita kena beralih daripada berbuat baik dengan memandang diri baik akan membuahkan kesombongan dan keakuan, pergi kepada memandang baik Allah. Itu juga masih lagi tidak selamat, masih lagi mulhamah dan lawamah kalau dalam proses itu, sehinggalah kepada tenggelam dalam kebaikan Allah, baru mutmainnah. Dan mutmainnah adalah tiket yang paling murah untuk berjumpa Rasulullah di jannah. Cukuplah tu. Tak sebab ni juga. Kita lama. Wallahu a'lam bishawab. Kita jumpa lagi minggu depan, 2 minggu lagi. Mudah-mudahan Allah rahmati di kalangan tuan-tuan ini, pastinya Allah berkati. Mudah-mudahan dikongsikan keberkatan itu bersama-sama kita. Saya masih lagi peringkat anak kepada sebahagian daripada tuan-tuan ayah anda depan ni. Saya hanya menyampaikan dengan mengambil barakah daripada masjid ini dengan sejarahnya yang panjang dan mengambil barakah daripada amalan zikir yang selama ini dilakukan. Mudah-mudahan walaupun kita di sini beberapa orang, tetapi tetap menjadi asbab kebaikan untuk semua umat Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak ada seorang pun yang tergelincir dalam titian sirat. Itu cita-cita kita dan itu motivasi kita dengan segala kelemahan yang ada. Aku lupa lihada. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.